saya ni kaya, lepas tu saya buat masjid. Saya bagi anak yatim, saya bagi semua sedekah ni, lepas tu saya tunjuk kat orang. Boleh ke tu macam tu? Itu yang ramai yang komen tepi tu pula. Kau ni kalau lumpuh kan pun kau tahu. Nanti kalau kena stroke pun kau tahu. Sebab setengah orang ni tak suka orang kaya, tak suka orang kaya. Tapi bila nak buat masjid, kami cadang nak kutip derma. Jumpa orang kaya juga, jarang dia jumpa orang miskin minta derma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral kali ini. Yang penting pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit, penuh dengan ilmu. Yang penting bermanfaat. Okey, bersama dengan saya dalam Sembang Viral kali ini, kali lagi bersama dengan yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Datuk, apa khabar tu? Alhamdulillah. Macam ni lah orang tua. Tua dah? Tua dah. Dah cucu. Cucu, alhamdulillah. Berapa cucu, Tok? Baru seorang. Baru seorang. Saya menang lah, Tok. Saya masuk 4. Kahwin muda. Handsome. Handsome dulu, Tok. Perempuan semua dulu tengok saya. Kalau saya pilih orang rumah saya. Sebab hari-hari datang kat rumah merayu. Saya pilih dia je lah. Yang lain semua saya tolak. Menangis-nangis semua, Tok. Yang menangis tu yang tua ke muda? Banyakkan yang tua. Agak dah. Batuk pula. Menunjukkan kemewahan sebagai inspirasi. Okey, dalam kehidupan ni, Tok, kan, yang saya pernah dengar, di antara pekerjaan dan juga perniagaan, yang mana lebih kita utamakan kalau kita nak buat kehidupan tu banyak duit lah apa semua kan? Setengah orang dia tak suka sebut kaya. Kalau tak kaya, macam mana nak bayar zakat? Kalau tak ada duit, macam mana nak sedekah? Kalau kita tak ada duit, macam mana nak buat ibadat? Jadi jangan kita benci kaya, jangan kita benci kemewahan. Tetapi yang kita nak ialah biar kaya, tapi ada jalan untuk ke syurga. Menggunakan kekayaan tadi untuk buat ibadat, tolong orang lain. Bukan kaya tu untuk sombong, itu yang salah. Sebab setengah orang ni tak suka orang kaya, tak suka orang kaya. Tapi bila nak buat masjid, kami cadang nak kutip derma. Jumpa orang kaya juga, jarang dia jumpa orang miskin minta derma. Bukan jarang, tak ada tu. Jadi jangan kita anggap bahawa Islam membenci kekayaan. Tak ada. Kayalah, tetapi jangan simpan dalam hati. Duit, harta letak tapak tangan je. Boleh genggam, boleh buka. Boleh genggam, boleh buka. Itu konsep dia tu. Ya. Genggam, boleh buka. Betul. Ada orang dia terus genggam, jadi kematu. Itu namanya genggam tak tirih. Tak keluar-keluar sini ni. Mengalah Haji Bakhil. Menurut orang ini tandanya Cikgu Murni nak kahwin dengan orang kaya. Itu Haji Bakhil nama dia. Aduh. Sekarang ni kita tengok tu ada orang dia menunjuk-nunjuk lah. Dia menunjuk-nunjuk kemewahan dia. Katanya untuk memberi inspirasi pada orang kerana kekayaan dia tu dengan kepayahan dia, sekarang dia jadi kaya. Jadi dia masuk khasnya dalam social media. Contohnya sekarang lah tu kan. Ada juga yang kat luar ni menunjuk pakai kereta besar apa semua. Ini macam mana tu? Tapi saya tengok yang kaya jarang tunjuk tau. Orang kaya yang diiktiraf kaya lah kan, dalam 10 orang yang paling kaya di Malaysia lah katakan. Tak pernah dia orang tunjuk duit berkodi-kodi atas katil pula. Betul juga. Duit bilion tu. Kalau di bank tu tolak duit orang lain, semua duit dia orang je. Punya banyaknya duit. Tapi tak ada pula tunjukkan sampai rumah dia orang pun kita tak tahu di mana. Itu yang betul-betul kaya. Tapi saya nampak yang sekarang ni, ialah saya tak tahu dia ni meniaga apa kan. Duit buka-buka bonet penuh tu. Wow. Itu seolah-olah nak menggamit. Abang datanglah rompak, bahaya tu. Kadang-kadang dia menimbulkan perasaan tak seronok pada orang lain. Kenapa tak tolong aku? Dah banyak sangat duit, tolonglah aku. Kadang-kadang kita duk fikir pula, dia ni tak bayar income tax ke? Income tax tak cari ke? Dia menimbul 1001 persoalan pada benda-benda itu. Okey, bagi saya, kalau dia nak tunjukkan bahawa inspirasi, dulu saya susah, dulu kalau saya hidup senang, tetapi saya berusaha, inilah hasilnya. Tanpa niat nak riak, tanpa niat nak menunjuk, tetapi niatnya ialah untuk mengajak, jom berjaya bersama dengan saya. Saya akui pada awalnya macam ada sedikit kejutan daripada bawah, lepas tu Allah angkat ke atas sikit. Okey. Tapi saya cepat-cepat berpesan dan bermuhasabah dengan diri saya dan keluarga. Kita bagi tahu dulu sewaktu kita miskin, kita mesti bersabar. Tapi bila dah senang sikit, kita mesti jadi orang yang bersyukur. Yeah. Tak boleh ketika kita miskin, kita bersabar. Ketika kita senang, kita lupa diri. Dan kesenangan atau kekayaan bukan aset untuk kita hidup mewah, berfoya-foya. Okey? Kita mesti jadi orang yang bersyukur. Bersyukur maksudnya hidup dengan berbakti. Jom tiru kita, saya sanggup mengajar tuan-tuan macam mana untuk berjaya. Bolehlah.
Tapi kalau kita buat benda-benda itu untuk menunjuk pada orang, kau ada. Engkau ada. Engkau ada. Kecil hati orang tahu. Itu yang ramai yang komen tepi tu pula. Engkau ni kalau lumpuh kan pun kau tahu. Nanti kalau kena stroke pun kau tahu. Ada yang kata harta benda tak bawa ke mana lah. Sebab kita sendiri menjadikan orang mendoakan yang tidak baik terhadap kita. Jangan nampakkan unsur pembaziran, jangan tunjukkan pembaziran, jangan tunjuk kita ni riak dan sebagainya. Bukan setakat orang tak suka. Allah pun tak suka orang yang menunjuk-nunjuk ini. Allah tak suka. Contohlah saya lah Tok saya tak nak cakap orang lah. Saya banyak duit tu. Saya kaya. Tapi saya Memang kaya pun. bolehlah Tok. Hebat daripada dulu saja. Tapi taklah kaya macam tu sangat. Alhamdulillah. Yang saya ni kaya, lepas tu saya buat masjid. Saya bagi anak yatim. Saya bagi semua sedekah ni. Lepas tu saya tunjuk kat orang. Boleh ke Tok? Dia sedekah ada 4 cara. Pertama, sedekah secara terang-terangan. Inilah dia. I'laniyah. Maknanya kita beritahu pada orang. InsyaAllah, saya meluluskan sumbangan saya sebanyak 4 juta. Oh, boleh tak? Harus. Allah sebut dalam Quran tu. Allah sebut kalau kamu nak zahirkan sedekah kamu, itu terbaik. Wa in tubdu fiha. Itu terbaik pada kamu. Tetapi kalau kamu sorok, fahuwa khairul lakum. Itu lebih baik daripada kamu. Oh, maknanya tadi baik, yang ni lebih baik. Sebab itu sedekah yang pertama caranya bagi tahu pada orang. Yang kedua bagi secara sir. Senyap-senyap. Bagi senyap-senyap. Tangan kiri pun tak tahu. Sebab tu ada orang kampung dulu kalau nak sedekah tangan kiri sorok. Kan? Tak payah sorok, tak apa, bagi dia belum, tak apa. Maknanya sorok-sorok. Yang ketiga, bagi waktu susah. Sedekah waktu kita sendiri pun susah. Datuk Rosyam ni dulu susah. Walaupun dia susah, dia tetap sedekah. Yang keempat, sedekah waktu senang. Ada 4 jenis sedekah yang disebut oleh Allah dalam Quran. Jadi 4-4 boleh. Secara terang-terangan boleh, secara sembunyi boleh, waktu susah boleh, waktu senang boleh. Kalau niat tu memang untuk menunjuk-nunjuk, bahana pada dia. Dapat letih lah. Nanti mintalah pahala pada orang yang kita tunjuk tu. Saya sedekah menunjuk ni sebab dapat kalau niat dia dapat letih tu. Dapat letih sajalah. Nanti Allah kata kamu minta pahala pada orang yang kamu tunjuk. Mana orang boleh bagi pahala? Kita buat macam tu, cepat-cepat tunjuk. Orang datang tu, masa ni kena bagi pun. Maknanya kau bagi sebab nak orang nampak. Bila orang nampak macam itu, orang tu lah kena bagi pahala pada kita. Mana mampu manusia bagi pahala? Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, sedekahlah, berilah kepada orang. Janji Allah tahu. Dan Allah sebaik pemberi balasan. Macam saya dengar ada satu hamba Allah ni, orang terkenal. Dia buat masjid 150 juta di Sendayan sana. Masjid cantik. Dia tak pernah cakap yang dia buat masjid tu. Saya menjadi inspirasi kepada saya. Jadi cara dia sebenarnya Ustaz, kita nak bagi inspirasi pada orang. Kita buat sedekah macam ni. Tapi cara yang macam mana yang terbaik dengan kekayaan kita menjadi inspirasi pada orang, tapi kita tak nampak macam kita menunjuk, tak nampak riak. Kita lihat cucu Sayyidina Ali. Dia ni, kerja dia ialah mana perempuan janda yang miskin, balu-balu ni. Datuk suka sangat pasal cakap janda tu. Kenapa tu? Janganlah marah. Macam jealous je ni. TV ni tu. Yelah. Contoh lah ni. Contoh. Dia pikul gandum apa semua ni, tepung apa semua ni, hantar rumah orang. Dan dia tak bagi tahu pun pada orang tu. Sehinggalah pagi besok bila makcik-makcik ni buka pintu, dah ada tepung, gandum semua depan pintu dia orang. Tak tahu siapa bagi. Sehinggalah dia mati. Bila dia mati, orang mandikan mayat dia, orang nampak lebam di bahu dia. Yang belah sini tak lebam, belah sini saja lebam. Menunjukkan dia duk pikul benda berat setiap hari. Dan selepas dia mati, tidak lagi terdapat makanan-makanan depan rumah balu-balu tadi. Baru orang tahu. Selama ni dia yang buat. Menunjuk kemewahan sebagai satu inspirasi ni ada cara yang tertentu dan terima kasih Ustaz dah komen panjang lebar walaupun pendek keadaan masa kita, tapi saya rasa memberi inspirasi yang cukup hebat kepada penonton-penonton kita. Terima kasih kerana anda setia setiap hari 7.30 malam dalam Sembang Viral. Yang penting kalau tak pasti jangan kita kongsi, jangan kita buat wakaf dosa. Jumpa lagi esok 7.30 malam Sembang Viral TV 9. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum semua.